Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome to kelas Kimia Sir Rushdie. Okay, so I hope you guys are good in health. Kita berjumpa lagi dalam kelas ni. Kalau tak tadi kita ada Google Meet tapi ada problem sedikit dari segi masalah laptop dan Sir dah pun rectify dah masalah ni. InsyaAllah, hopefully kita punya kelas kali ni berjalan dengan lancar walaupun tidak secara langsung. Untuk hari ini, video ini kita akan berbincangkan mengenai stoichiometry dan dalam latihan yang sudah berikan di dalam lecture note tu terdapat di 3 jenis soalan berkisarkan pasal stoichiometry, kemudian kita ada pasal limiting reactants and also kita ada juga pasal percentage yield. So anda boleh cek jalan kerja anda yang anda telah lakukan dengan apa yang saya akan bincangkan untuk hari video ini. So, kita tengok ada try yourself 1.0 stoichiometry. Soalan nombor 1 dekat sini diberikan equation reaction antara hydrochloric acid and also aluminium hydroxide. Okay, so producing AlCl3, aluminium chloride and water H2O. So, we are using this balanced chemical equation untuk mencari the amount ataupun the quantity of produk ataupun reactant yang digunakan ataupun yang dihasilkan. Okay, so kita akan tengok soalan ni satu persatu terlebih dahulu. So soalan ini, kita ulas dulu soalan nombor A. Okay, so we will use the balanced chemical equation that has been given directly untuk kita cari the quantity of HCl that has been consumed by 0.750 gram of aluminium hydroxide. So kita nak cari bilangan tu berapa. Gunakan chemical balance, tapi sebelum kita gunakan chemical equation ni, kita dapatkan dulu. First step is to find the number of mole of aluminium hydroxide yang digunakan. Okay, because the aluminium hydroxide yang diberikan dekat sini adalah dalam bentuk gram, dalam bentuk mass lah. So bahagikan dengan dia punya molar mass. So kita ada 27 plus 3 times 16 sebab 3 oksigen plus 3 times 1. Okay, so kita akan kira. So I have conveniently ada calculator dekat sini. Saya pun dah buat pengiraan dekat sini. Okay, so we will get this much of 9 berapa tadi? 9.615 kali 10 kuasa negatif 3. 9.615 kali 10 kuasa negatif 3 mol. Alright, so we get our first part of this question, which is the number of mole of aluminium hydroxide. Okay, and then kita akan gunakan balanced chemical equation ni untuk kita dapatkan ratio. So dari situlah penggunaan stoichiometry, ratio, secara ratio. Because kalau kita tengok daripada chemical equation ini, kita ada 1 mol, okay, so 1 mol of aluminium hydroxide. Because kat sini kita ada 1. Dia adalah equivalent, maksudnya daripada reaction ni 1 mol of aluminium hydroxide akan bertindak balas dengan 3 mol of hydrochloric acid. So this one is from equation. So this one is from equation. So from equation kita tengok sini ada 1 mol, sini ada 3 mol. 1 mol of aluminium hydroxide is equivalent to 3 mol of hydrochloric acid. So maksud erti kata lain yang tanda macam sama dengan tu, okay, yang ada 3 ni, 3 garis ni, is meaning that will react. Dan kita juga boleh gunakan untuk kalau kita buat comparison untuk produce lah. So dia juga bersamaan dengan will produce. Okay, so kita gunakan sama dengan yang 3 ni, macam tu. Lebih mudah instead of kita tulis panjang. Okay, so just directly we use that one. Kita akan dapat and then kita akan buat persamaan ratio di mana kita akan gunakan this value here. Okay, so that value here kita ada 9.615 kali 10 kuasa negatif 3 mol of aluminium hydroxide will be equivalent to how much of hydrochloric acid. So 1 mol 3 mol. Sini let's say dia adalah 1, jadi kita perlukan berapa? 3 kali ganda of this much lah. So kita akan darabkan dengan 3. Therefore 3 darab 9.615 kali 10 kuasa negatif 3 mol HCl. Itulah banyak
HCl kita. Jadi dia bersamaan dengan berapa? So kita tengok kalkulator kita, darabkan answer dengan 3. So kita akan dapat 3 kali 104. There you go. It's 0.0288. So kita ambil dalam lebih kurang 4 titik perpuluhan supaya kita dapat jawapan yang jelas. So 0.0288 mol. Okay, so itu baru kita dapat number of mole of HCl. Tapi dia nak kuantiti dalam bentuk grams. Jadi langkah yang ini, langkah tadi, langkah kedua. So yang ketiga kita kira lah dia punya mass. Okay, so mass HCl yang digunakan adalah sebanyak 0.0288 darabkan dengan the molar mass of HCl. So 1 tambah 35.5. So kita akan kira berapa. So answer tadi darabkan dengan dalam kurungan kita ada 1 tambah 35.5. Okay, so what we'll get here is 1.052 ataupun kita boleh dapatkan macam tadi kita ambil 4 titik perpuluhan kan, so kita ambil 4 titik perpuluhan lah, 1.0529 gram. So that will be your mass of hydrochloric acid yang digunakan. Okay, teruskan lagi. Soalan nombor 2. Soalan B. Determine the mass of water produced by the above reaction. So kita nak tengok tadi mass of water produced. So kalau kita refer balik kepada balance equation tadi, kita dah ada number of mole of aluminium hydroxide. So kita just guna sahaja number of mole of aluminium hydroxide tu, ataupun kita dah dapat pun number of mole of hydrochloric acid, kita boleh gunakan yang itu juga. So macam yang ni, segunakan number of mole of hydrochloric acid lah. Cuba gunakan number of mole of hydrochloric acid. Sebab apa? Sebab from equation, okay, so from the equation, okay, 3 mole of hydrochloric acid is equivalent to the 3 mole of water. Kalau kita tengok daripada equation ni, okay, 3 mole HCl, 3 mole water. So they are equivalent in the ratio of 1:1. Sama. Maksudnya kalau kita ada dekat sini tadi yang kita dah dapatkan number of mole of hydrochloric acid tu, berapa tadi? 0.0288 kan? Okay, 0.0288 mole tadi tu kita dah dapatkan. Dia pun akan bersamaan ataupun equivalent with 0.0288 mole H2O. Kita dah dapat dah number of mole of H2O menggunakan persamaan yang ini sahaja. Kita dah dapat. So we will get our mass of H2O. So sama dengan 0.0288 darabkan dengan the molar mass of water, which is 18 lah directly. 16 tambah 2, 18. So what we'll get here is, calculate lah, kita calculate. So kita kosongkan dia. 0.0288 kita darabkan dengan 18. So we'll get the answer 0.5184 gram of water. So that's how much water that we get from the reaction between aluminium hydroxide dan juga hydrochloric acid. Okay, so kita dah dapat dah soalan yang pertama. Terus kepada soalan yang kedua pula. Okay, so soalan yang kedua ni tadi actually dalam siapa yang sempat masuk Google Meet yang awal-awal tadi, kita ada bincang sikit pasal soalan ni lah. So kita dah terus kita tengok balance chemical equation. Balance chemical equation kita akan dapat macam ini, C4H10 plus 13/2O2 bersama dengan 4CO2 plus 5H2O. So that's the balance chemical equation. Yang kedua, soalan minta to determine the mass of oxygen that will react with 400 grams of C4H10. So
ni sebuah jalan kerja dia di mana kita mencari dia punya number of mole of C4H10, where we got here is 6.896 mole. So kita ambil 4 angka bererti significant figures, ataupun kalau boleh kita boleh dapatkan sebanyak boleh bilangan titik perpuluhan, tapi disarankan 2 titik perpuluhan, 3 titik perpuluhan pun boleh juga. Okay, kalau kita tengok from the equation, 1 mole of C4H10 akan bertindak balas dengan 13/2 mole of H2O, sebanyak itu. Sekarang ni kita dah ada dekat dalam pengiraan kita, where we have about 6.896 mole C4H10. So berapa banyak mole of oxygen yang akan react? So with this ratio, kita kena darabkan dengan 13/2, which is ini kita kena darabkan dengan 13/2 lah. Sebab itu equivalent 1 react dengan 13/2. Jadi 6.896 perlu react dengan 13/2 darab 6.896 mole of oxygen. So berapakah yang kita akan dapat dekat sini? So berapa yang kita akan dapat? Kita tengok kalkulator. So let's calculate. So we have here 13/2 times 6.896. So that's how much we get. The number of mole dia memang agak besar sebab besar nilai dia. So 44.824, 44.824. So banyak itu O2, jadi kita boleh dapatkan mass dia. So saya masukkan, selitkan kat sini. So mass O2 sama dengan 44.824. Saya rasa yang ni korang dah boleh dapat dah. 2 kali 16. 2 kali 16 sebab kita ada 2 oksigen. So your final answer here kita akan dapat kat sini. Jadi kita ambil answer darabkan dengan 2 kali 16. So 1434.36. 1434.36. 1434.36. 37 lah. 37 gram. Okay, so that will be your answer. Okay, so soalan B settle. Okay, so anda boleh pause video ni untuk dapat cek balik jawapan. Kita terus sahaja kepada soalan C. How many moles of water are formed in B? So kita ambil mana-mana satu number of mole yang kita nak gunakan, 6.896 ke ataupun 44.824 pun boleh juga. Saya gunakan number of mole of 6.896 lah. Kita compare antara C4H10 dan juga 5H2O. So tadi kalau kita tengok daripada balance chemical equation, so from equation, so kita ada sebanyak 1 mole C4H10 boleh react dengan boleh menghasilkan 5 mole of H2O. Dan kita ada dalam pengiraan kita 6.896 mole of C4H10. Jadi just darabkan dengan 5 sahaja. 5 kali 6.896 mole H2O. So tanda equivalent kita sebanyak mana mole yang terhasil untuk H2O. Ambil kalkulator, kita kira lah. Okay, so 6.896 darab dengan 5. So berapa banyak mole kita dapat? Kita dapat banyak ini, 34.48. So 34.48 mole H2O hasil reaction tadi. And then kita nak dapatkan mass. So mass dia nak mole sahaja kan. So siap, soalan C settle. So that will be your answer for question 2C, sorry. Siap. Terus kepada soalan D. Yang ni dia lain sikit. Kita kena kira balik dari awal. So dia nak calculate the volume of CO2 at STP produced from 100 gram of C4H10. Okay, so ambil daripada balance chemical equation tadi, simplifykan dia dalam bentuk from equation.
dalam bentuk ratio. So kita ada from equation, so we have 1 mole of C4H10 is equivalent to sama dengan 4 mole of CO2. If you look back at the balanced chemical equation, betul kat sini C4H10 for CO2. Yep. So ngam kita akan gunakan yang ini nanti sebagai kita punya ratio. But before we could get the number of mole ataupun volume of CO2, tengok kat sini apa yang diberikan. Dia bagi kat sini 1000 gram of C4H10. Okay, so it's not the same as the previous question. Soalan ni dah jadi soalan lain, so kita kena kira balik semula. So untuk kira, macam biasa tadi kita nak dapatkan dulu number of mole of C4H10 terlebih dahulu, which is sama dengan 1000 gram bahagikan dengan 4 times 12 plus 10 kali 1. Alright, take out your calculator. Kita tengok, kita kira 1000 bahagikan dengan 4 kali 12 tambahkan dengan 10 lah, 10 kali 1 10. So kita dapat 17.241 mole. Okay, so kita dapat banyak ni. So that will be the number of mole of C4H10. Kita gunakan itu untuk masukkan dalam ini ratio perbandingan. So if we have 17.241 mole of C4H10, which is it's gonna be equivalent to 4 times of that amount. So 4 times 17.241 mole CO2. So kita ambil kalkulator kita balik, just times with 4 the answer. So kita akan dapat 69.966. So kita boleh bundakan dia lah, 68.966. 68.966. Mole of CO2. So kita ada banyak ini mole of CO2. Okay, last step kita nak volume at STP for CO2. So volume at STP, kita just ambil kita punya number of mole 68.966 tadi, darabkan dengan STP. So volume for molar volume at STP kita ada sebanyak 22.4 liter per mole. Okay, so darabkan sahaja. Jadi kita ambil daripada kalkulator kita, answer times with 22.4. So kita akan dapat jawapan kita memang besar, so don't worry, 1544.83 liter ataupun dm3. Besar, paang. Okay, so settle soalan nombor 2. Okay, terus kepada soalan yang seterusnya. Okay, so soalan seterusnya ni soalan nombor 3. How many milliliters of 0.112 molar of HCl that will react with sodium carbonate in 21.2 milliliters of 0.15 molar of Na2CO3 according to the following equation. So according to the following equation, kita nak cari nilai berapa banyak volume of HCl yang diperlukan. Okay, untuk reaction yang ini, kita hal cari dulu number of mole supaya kita boleh buat comparison. So nak cari number of mole apa dulu? Cari number of mole of Na2CO3 terlebih dahulu, sebab itu yang ada maklumat yang lengkap dekat sini. Just dia ada volume and also milliliters. So use your knowledge from the topic of concentration untuk dapatkan number of mole. So nak dapatkan number of mole kat sini ada cara dia macam ni. So kita nak cari number of mole of Na2CO3. So gunakan formula mv over 1000, which is the concentration 0.150 molarity, darabkan dengan volume 21.2 milliliter bahagi dengan 1000. Okay,
So kita kira guna kalkulator kita. Okay kan? Okay, so 0.150 darab 21.2. Sorry, kita buat dulu division. Macam tu. So bahagian atas kita ni kita harapkan dengan 21.2, bawah kita bahagikan dengan 1000. So kita dapat berapa nilai kita? 3.18 kali 10 kuasa negatif 3. So that is how much mole for in 21.2 milliliters of 0.15 molar Na2CO3. Kita dapat ini 3.18 kali 10 kuasa negatif 3 mole. Okay. So according to the equation, so from equation, so 1 mole Na2CO3 is equivalent to 2 mole HCl. Ada 2 mole HCl. Okay. Jadi sekarang ni kita ada sebanyak 3.18 times 10 to the power of negative 3 mole Na2CO3. Jadi berapakah equivalent dia? Equivalent dia adalah kita akan darabkan dengan 2 lah, twice the amount of HCl. So 2 kali 3.18 darab 10 kuasa negatif 3. So kita akan dapat sebanyak, so just times 2 the answer. So what we'll get here is 6.36. 6.36 kali 10 kuasa negatif 3 mole. Okay, so that is the number of mole of HCl yang digunakan that react with sodium carbonate. Okay, so kita ambil number of mole tadi. So kita ada sebanyak 6.63. So 6. Berapa tadi? Yes, 6.36. Sorry, 6.36 times 10 to the power of negative 3 mole of HCl. So this is how much mole of HCl. And kalau kita refer balik tadi, number of mole of HCl is equivalent is equals to mv over 1000. So kita ada dekat sini sebanyak 6.36 kali 10 kuasa negatif 3 mole. Bersamaan dengan kita sudah ada concentration of HCl 0.112 molar. Volume yang ni yang kita tak tahu, so kita nak cari volume. Bahagikan dengan 1000. Okay, so kita akan buat persilangan ataupun kita akan rearrange this equation. So we'll get volume here is equals to berapa. So anda buat rearrangement dan kita tengok macam mana. Jadi bila kita buat rearrangement kat sini, kita ada 6.36 times 10 to the power negative 3, kita darab dengan 1000. Okay, so kita darabkan dengan 1000, so dapat ini. And then kita bahagikan dengan 0.112. So kita akan dapat dalam bentuk mililiter, jawapan dia adalah sebanyak 56.786. Ataupun kita ambil 2 titik perpuluhan dalam kes ni, which is 56. Apa tadi? 79 mililiter. Okay. So, siap jawapan kita. Siap. Okay, so settle soalan try yourself 1. Ada 3 soalan kita dah settlekan. So, if you have any question lagi pasal ni, boleh directly PM saya ataupun comment down below. Okay, so kita terus kepada try yourself number 2, pasal limited return. Okay, anda boleh tengok nota tu sendiri. So this is the question. Dia bagi dekat sini, urea is prepared by preparing ammonia with carbon dioxide. So reaction between ammonia and carbon dioxide menghasilkan urea yang ada dalam air kencing korang tu. Okay. So 637.2 gram of ammonia is mixed to react with 1142 grams of carbon dioxide. So we have to determine which one is the limiting reactant, ammonia ataupun carbon dioxide. Okay, so kita ambil balik equation tadi. So kalau kita tengok from equation, okay, so kita ambil secara ringkas ya. From equation, kita ada sebanyak 2 mole of ammonia. So 2 mole ammonia will react with 1 mole of CO2 untuk menghasilkan ammonia, urea tadi. Okay, so dari the equation macam ini.
Okay. So, kita dapatkan dulu number of mole bagi kedua-dua reactant yang ada dekat sini. So, kita ada number of mole of NH3. So, tadi NH3 dia bagi mass dia dalam bentuk 637.2, 637.2, 637.2 gram. Bahagikan dengan molar mass dia. So, kita ada 14 tambah 3 kali 1. And we'll get the number of mole of ammonia. So, number of mole of ammonia kat sini 637.2, dan kita bahagikan dengan 14 campur 3. Okey, so kita dapat kat sini sebanyak 37.48, 37.48, 37.48 mol. So that's it. Dan kita ada number of mole of CO2. So CO2 tadi dia bagi mass dia dalam bentuk 1142 gram. 1142 gram 1142 gram. Bahagi dengan 12 tambah 2 kali 16. So berapa number of mole yang kita akan dapat kat sini? 1142 bahagikan dengan 12 tambah 2 kali 16. Okey, so apa yang kita ada kat sini, kita dapat sebanyak 25.95 mol. Okey, so kedua-dua mol yang diberikan dekat sini, okay, is what we call as the mole provided. Mol yang diberikan sewaktu reaction tu berlaku. Okay. So kita akan gunakan ini, kita pilih salah satu reactant mana yang kita nak buat comparison. So let's say kita ambil ammonia dekat sini Okay, so we will use that number of mole of ammonia and we will compare with the from equation punya ratio dan kita dapatkan mole needed ataupun mole yang diperlukan for this reaction. Okay, so since kita gunakan ammonia, so let's say so ammonia sini kita ada 2 mole of ammonia akan react with 1 mole of carbon dioxide. But if we have 37.48 mole of ammonia, okay, so this one will be equivalent to the half of that amount sebab 2 akan react dengan 1. Jadi kat sini kita ada banyak ni, so kita akan bahagikan dengan 2. 37.48 mol bahagi 2. Okay, sebab ratio dia 2 ke 1. Jadi kita kena bahagikan dengan 2 of CO2. So bila that amount tu kita bahagi 2, kita akan dapat mol kita sebanyak okay, bahagilah 37.48 bahagi 2. So kita akan dapat dekat sini bila kita 18.74 mol of CO2. Okay, so mol yang kita kira di sini is apa yang kita panggil sebagai mol needed, mol yang diperlukan. So kita ada mole provided bagi CO2 sebanyak 25.95, tetapi from the reaction when we use 37.48 mole of NH3, dia cuma perlukan 18.72 mole of CO2. So in this case, apa yang kita tengok adalah so the number of mole of CO2 provided is greater than the number of mole of CO2 needed, yang diperlukan lebih sedikit berbanding yang disediakan. Jadi dalam kes ini, apa yang kita boleh concludekan bahawa CO2 is the excess reactant. Sebab dia akan ada lebihan semasa maksudnya modal yang dia ada, okay, dan daripada berapa banyak yang digunakan sahaja, modal tu ada lebih, ada baki, ada lebih lagi nanti. So CO2 adalah excess reactant. Manakala lawan bagi CO2, kita punya pasangan dia, reactant dia adalah ammonia. Ammonia dekat sini akan jadi ammonia yang akan jadi limiting reactant. So dah dapat satu, terus dapat lagi satu. Siap. Okay, so kita dah dapat soalan part A
jawapan bagi part A for the limiting reactant. Settle. Seterusnya, kita nak tengok jawapan B, which is to find the mass of urea form. Okay, so untuk to find the mass of product, bila kita dah dapat limiting reactant, we will use the number of mole of limiting reactant yang provided ni sebagai mole yang akan kita gunakan untuk compare with the mole of product yang akan terhasil. So from the equation, kalau kita tengok from the equation, alright, so from the equation, kita perlukan 2 mole of ammonia untuk menghasilkan 1 mole of urea. So urea ni kita ada NH2 to CO3. CO. NH2 to CO. So this is urea. 2 mole of ammonia akan menghasilkan 1 mole of urea. Okay. So kita gunakan number of mole of limiting reactant kita ni tadi yang provided, which is sebanyak 37.48. So 37.48 mole of NH3 is equivalent to, so macam tadi juga ratio dia dengan carbon dioxide, kita just bahagikan dengan 2, 37.48 mole bahagi 2 mole, NH2 to CO. So apa yang kita dapat kat sini adalah sebanyak, tadi berapa? 18.74. Ya. So kita ambil 18.74 mole of urea. Saya tulis urea lah. Okay. So that we got urea kita. Okay. So now kita nak cari dia punya mass of product terhasil. So mass urea adalah 18.74 mol darabkan dengan molar mass of urea. So kita akan ada 2 kali 14 tambah dengan 4 kali 1, because kita ada 4 hidrogen kali ni, tambah 12 tambah 16. Okay, so let's get our calculator. Take it up. So take here, answer here, darabkan dengan 2 kali 14 tambah tambah dengan 4 tambah 12 tambah 16, and calculate the answer. Kita akan dapat di sini jawapan dia 1124.4, 1124.4 mol pula lah, gram of urea. So that will be the answer for question 1B. Mass of urea kita dah dapat. Okay. Soalan lagi satu tadi, apa dia tanya? So mass of excess reactant left. Mass of excess reactant left. Okay, so kita patah balik kepada soalan A tadi yang kita buat pengiraan tadi tu. So kita akan ada kat sini mole provided. Okay, maksudnya modal yang kita ada bagi CO2. Kemudian kita ada mole needed ataupun mole yang digunakan oleh excess reactant tersebut. So kita ambil kedua-dua nilai ni dan kita akan tolakkan dia sahaja. Okay, so kita tolakkan dia. Tadi berapa tadi? 25.95, 18.74, 25.95. So kita ada mole CO2 25.95 mole. Ini yang provided. Okay, yang digunakan adalah sebanyak 18.74 sahaja. Reacted lah, kita panggilnya ni reacted lah, ataupun which is needed actually, sama je. Jadi baki dia kita just tolakkan sahaja. So ni adalah mass number of mole of CO2 yang excess, yang tertinggal, tersisa. Okay, jadi tolakkan. Saya perlukan kalkulator untuk yang ini. So 25.95 tolak dengan 18.74, what you will get is 7.21 mole of CO2 remains, yang tertinggal semasa reaction tersebut. Jadi nak dapatkan mass dia, kita ambil mass of CO2 remains ataupun excess
7.21 mol darabkan dengan molar mass of CO2 which is 12 tambah 2 kali 16. So get the calculator up, darabkan dengan 12 tambah 2 kali 16 kepungan. So we get the answer here sebanyak 317.24 317.24 gram. So banyak inilah carbon dioxide yang tersisa, tertinggal. Siap soalan Try Yourself 2.0. Settle. Okay, so anda boleh pause untuk tengok balik jalan kerja tu ataupun rewind apa semua. Saya teruskan pula untuk soalan yang terakhir Try Yourself 3.0. Okay, so for Try Yourself 3.0 is actually a combination for all daripada 1.3 punya stoichiometry sehinggalah ke limiting reactant apa semua tu kita combinekan sekali lah. Tapi yang ni kita nak tengok percentage yield. So soalan diberikan adipic acid H2C6H8O4 is produced by the reaction between cyclohexane and excess oxygen. So dia dihasilkan oleh cyclohexane, oksigen yang terlebih. Jadi kat sini dia dah bagi tahu oksigen dalam keadaan excess. Bila dalam keadaan excess, bermaksud limiting reactant dia adalah cyclohexane. That's it. Limiting reactant dia adalah cyclohexane. By the way, soalan ni ada yang tersilap sikit. So yang N ni tak ada lah. So N ni kita boleh padam kat situ. Okay, so adalah CCH12 sahaja. So if 45.0 gram of cyclohexane is used, calculate the theoretical yield of the adipic acid. So theoretical yield adalah the product yang terhasil daripada pengiraan. So kita kira, buat pengiraan untuk dapatkan berapa banyak yang terhasil. So that's why dipanggil theoretical, sebab ni adalah kita punya pengiraan secara teori sahaja. Okay, tetapi bila kita cakap soalan B tu, given the actual yield ni adalah hasil sebenar yang terhasil sewaktu eksperimen tersebut. Kita kira mungkin dapat banyak ni. Okay, tapi bila kita dapat produk yang akhir ataupun nilai sebenar tersebut adalah lebih sedikit berbanding theoretical yield. So make sure nanti bila kita nak check theoretical yield, nilai dia besar berbanding actual yield yang diberikan di sini. Okay, so kita kira dulu soalan A. So daripada soalan A ni macam mana kita nak kira, sama je macam yang soalan part Try Yourself 1.0. Okay, sama je method dia. So kalau dalam equation dekat sini, kita dah tengok kat sini. So from equation, 2 mol of cyclohexane is equivalent to the 2 mol of H2C6H8O4. Dua-dua ratio dia 1:1, 1:1. So kalau kita tengok berapa banyak digunakan, 45 gram. 45 gram. So bila diguna 45 gram, dapatkan dulu number of mole of C6H12 dulu. So secara tuntas, sekira tepi kat sini sahaja, C6H12 punya number of mole is 45 gram bahagikan dengan 6 kali 12 campur dengan 12 kali 1. So kita dapat kat sini berapa dia punya number of mole? 45. Lepas tu bahagikan dengan 6 kali 12 campur dengan 12. So kita dapat 0.5357. 0.5357. So gunakan sebanyak tu, 0.5357. 0.5357 mol. Okay, excuse me, sorry. Ambil tadi nilai, so kita akan tahu maksudnya kat sini kita ada 0.5357 mol C6H12, maka produk yang akan terhasil pun adalah sebanyak 0.5357 mol H2C6H8O4. Banyak tu juga, sama ratio dia 1:1, 1:1. So kita ambilkan nilai tu nak dapatkan dia punya yield ataupun mass which is yang theoretical. Number of mole tadi 0.5357 darabkan dengan molar mass of the adipic acid which is 2 kali 1 campur 6 kali 12 campur 8 kali 1 campur 4 kali 16. So ambil kalkulator, kira macam biasa. Ambil kalkulator. Okay, masukkan nilai
Bismillahirrahmanirrahim. 0.5357 darabkan dengan, okey, so kita ada 2 tambah 6 kali 12 tambah 8 tambah 4 kali 16. Okey, so kita kira kita dapat banyak ini adipic acid kita. 78 point berapa tadi? 21. 2 gram. So let's say like that. Highlight sikit. Cak. So that your answer for part A. Okay. So part A dah dapat dah. Sekarang kita nak kira dia punya actual percentage yield. Okay. So dalam soalan dia bagi kat sini actual yield dia adalah sebanyak 63.5 gram. Okay. So kita ambil balik tadi actual yield dia adalah sebanyak 63.5 gram. Theoretical kita tadi ada sebanyak 78.212. 78.212 gram. Actual, theoretical. Kita dah ada dua-dua nilai ni. Sekarang ni kita nak dapatkan percentage yield. So percentage yield. So, percentage yield adalah sama dengan actual, nilai yang lebih sikit, bahagikan dengan nilai yang lebih besar, theoretical, darab 100% tau. 100%. So kita akan dapat 63.5 bahagi dengan 78.212 darab 100%. So kita akan dapat nilai jawapan akhir kita pun dalam percentage, persen. So kita kira, kalkulator, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. 63.5 bahagikan dengan 78.212 darab 100%. 81.8 kita ambil 2 titik puluhan lah yang ni. So 81.19. 81.19%. So that is the percentage yield of this adipic acid yang terhasil. Okay, so selesai sudah kita punya menjawab soalan. Saya rasa I think that will be all for today. So macam biasa, all your ada yang tak faham apa semua tu boleh tanya directly personally PM saya dekat dalam WhatsApp group. Okay, and then anda boleh tonton video ni. Siapa-siapa yang tak dapat hadir tadi dalam Google Meet pun sama juga boleh tengok video ni. Hopefully video ni membantu anda untuk menjawab soalan-soalan penyelesaian masalah stoichiometry sedikit. And thank you so much for watching this video. Kita harap saya akan buat lagi video macam ni di masa yang akan datang. Kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum, stay safe, stay healthy. Bye.